Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya apabila pergi solat berjemaah saya lazimnya berbasikal. Cuma akhir-akhir ini saya terfikir daripada saya berbasikal seorang-seorang sahaja, apa kata saya manfaatkan masa yang ada berbasikal itu untuk berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi sejak itulah saya terfikir mulai sekarang ini moga-moga Allah mengurniakan kepada saya istiqamah untuk meneruskan ni. Saya nak berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan solat berjemaah. Sekarang ni saya baru nak keluar untuk ke surau solat asar secara berjemaah dan sambil itu saya berkongsi juga satu lagi hadis tentang keutamaan solat berjemaah. Cuma apabila saya berbasikal ini mungkin audio kurang baik disebabkan oleh kenderaan-kenderaan yang lalu di tepi. Moga-moga masih dapat dengar apa yang saya cakapkan. Okey, jom kita berbasikal. Baik, kali ini hadis yang ingin saya kongsikan ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjamaah lebih afdal, lebih utama berbanding solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Dalam satu lafaz lain, dalam Bukhari juga disebutkan 25 darjat. Yang ini solat berjamaah lebih afdal, lebih utama berbanding solat bersendirian sebanyak 25 darjat. Kedua-duanya adalah sahih. Sebelum ini saya telah juga berkongsi hadis bagaimana solat berjemaah itu dilipat gandakan sebanyak 25 kali. Tidak disebut apa yang dilipat gandakan itu. Kemungkinan besar ialah dilipat gandakan ganjarannya atau pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam urusan harian kita, jika kita mendapat tawaran bahawa apa yang kita lakukan itu akan mendapat pulangan 25 kali ganda, apakah kita akan biarkan saja atau kita akan berebut-rebut untuk mendapatkannya? Jika apa yang kita sedang lakukan itu dijanjikan akan mendapat keutamaan, akan mendapat ranking yang lebih tinggi sebanyak 27 rank, apakah kita akan biarkan sahaja atau kita akan berebut-rebut untuk mendapatkannya? Sebagai contoh, katakanlah seseorang itu sedang berniaga dan jika dikhabarkan jika dibuat perniagaan sekian-sekian, dia akan mendapat pulangan, dia akan mendapat keuntungan yang 25 kali ganda lebih tinggi. Adakah dia akan biarkan saja ke atau dia akan berebut-rebut untuk mendapatkannya? Demikian juga katakan perniagaan melalui MLM, okey, multi level marketing, ada level-levelnya kan. Okey, sekejap kita turun di sini dulu. Okey, katakanlah dijanjikan kepada dia bahawa jika dia lakukan sekian-sekian, level dia, ranking dia akan naik 27 level atau 25 level. Adakah akan dibiarkan begitu sahaja atau terus berebut-rebut untuk cuba mendapatkannya? Sudah pasti saya dan anda akan berebut-rebut untuk mendapat pulangan, untuk mendapat profit yang 25 kali ganda lagi banyak. Sudah tentu saya dan anda akan berebut-rebut untuk mendapat ranking yang 27 step, 27 tangga yang lebih tinggi kan. Jadi demikianlah juga bagi solat berjamaah ini. Okay. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih, solat berjemaah itu 25 kali ganda. Okey, lebih baik, lebih banyak berbanding solat secara bersendirian dan juga adalah lebih utama sebanyak 27 darjat atau 25 darjat berbanding solat bersendirian. Lalu kenapa sebahagian kita masih lagi solat secara bersendirian?
masih lagi tidak mahu pergi ke masjid ataupun surau untuk solat secara berjamaah. Ya, saya tahu masing-masing sibuk. Okey, tapi cuba adjust kita punya jadual, adjust kita punya things to do supaya dalam itu ada masanya untuk kita ke masjid atau surau untuk solat secara berjamaah. Jangan dibiarkan begitu sahaja. Ingatlah pulangan, ingatlah kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah perkara ini yang dijanjikan tu kita tak nampak, sebab tu mungkin kita tidak mengejarnya. Okey, pulangan profit 25 kali ganda. Okey, ataupun naik ranking 27 level. Itu sesuatu yang kita boleh nampak, lalu kita berusaha untuk mendapatkannya. Sementara yang dijanjikan oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak nampak, maka mungkin ada yang kurang berminat ataupun slow sikit. Jadi inilah yang kita kata, kerana iman kita, kerana kepercayaan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya meskipun secara zahirnya tidak nampak. Okey, saya sudah sampai ke surau ini. Cukup satu hadis sahaja. Kita berjumpa lagi, insya-Allah, perkongsian saya dengan hadis-hadis yang lain pula. Moga-moga Allah memberi kemudahan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan untuk kita rajin beristiqamah solat berjemaah dan juga di awal waktu. Okey, di awal waktu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.